fungsi trigo ni sebenarnya bendanya dah ada formula yang diberikan, hanya menggunakan saja tapi kena ada cara. Okey, dipersilakan sekali lagi Cikgu Samihah. Tadi Okay, tak terima dengar kasih. tadi. Tak dengar dah? Sekarang dengar dah dah? Okey. Okey, kita teruskanlah malam ni. Terima kasih kepada moderator kita Puan Siti Suhaida binti Jamaluddin dengan mengacara majlis kita pada malam ni. Jadi hari ni kita teruskan dengan tajuk fungsi trigo. Okey, saya akan share skrin. Kejap . Okey, boleh nampak tak yang saya share sekarang ni? Boleh nampak tak? Nampak. Okey, dengar dengan jelas yang cikgu cakap ni? Dengar dah? Okey, jelas. Okey. Okey, jelas dan nampak. Kita teruskanlah malam ni dalam masa 1.5 jam ni. Kita harapnya kita dapat sesuatu yang bermanfaat lah. Semoga padat dengan apa yang saya sampaikan ni boleh gunakan dalam masa kita tinggal beberapa hari saja lagi nak menempuhi peperiksaan dengan ujian amali sainsnya, dengan ada ujian mendengar, ujian bertutur tak lama lagi dan tinggal beberapa hari saja ni. Jadi ada masa insyaAllah kita akan bincang tajuk fungsi trigo yang boleh kata ramai pelajar kata tajuk ni tajuk yang agak susah lah. Dari tajuk ni nak belajar balik pun dari A sampai Z agak lama. 3 hari belajar pun tak habis lagi. Jadi saya nak ambil part-part yang penting sajalah. Jadi kita tengok dekat buku teks awak tu. Ini apa dia punya kesimpulan, dia punya rumusan dalam fungsi trigo. Awak boleh kenal sudut positif dan sudut negatif. Sudut positif dia sudut dia ikut lawan jam dah, positif. Kalau negatif ikut arah jam tu. Ini positif, sudut yang positif, dan ini sudut yang negatif. Okey, kita secara sekali imbas menentukan nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. 6 fungsi trigo tu lah awak ada. Yang utamanya yang kita belajar dari tingkatan menengah rendah lagi, sin, cos dan tangent yang utamanya. Dan kita ada lagi cosecant, sin, satu lagi cosecant, secant dan cotangent. Okey, 6 ni awak kena ingatlah macam mana. Okey, dan sudut rujukan. Okey, macam mana kita nak tengok sudut rujukan yang sepadan. Okey, sudut rujukan adalah kalau pada sukuan pertama, sudut inilah sudut rujukan yang sepadan. Dan pada sukuan kedua, sudut rujukan yang sepadannya di sini. Dan sukuan ketiga, ini
sudut rujukannya sepadan, kita refer pada hal ni. Dan sekuan keempat, kita refer yang ni. Jadi dan awak kena ingat, kalau nak cari, kalau kita... Cikgu Samiha, boleh stop sharing lepas tu share presentation semula tak? Awak tak nampak Tak, sebab tadi ada pelajar yang dia tershare screen dia. Jadi screen cikgu jadi kecil. Terus stop sharing, lepas tu sharing semula deh. Okey. Saya stop sharing, nanti saya share semula. Okey, cantik. Okey, boleh dah? Okey, kita sambung lagi. Okey, dan tanda untuk tanda sama ada positif ataupun negatif, yang ni ramai pelajar dah kena hafal lah. Kalau di sini sukuan pertama semua positif. Kalau di sukuan kedua sin sahaja yang positif. Untuk sukuan ketiga tangent sahaja yang positif. Dan sukuan keempat cos sahaja yang positif. Jadi untuk nak cari nilai dia, untuk nak cari sin, cos dan tangent, katalah sudut dia berada di sukuan kedua. Sudut tu besar tak? Macam mana kita nak cari sin, cos, tangent kalau dia tu sudut yang besar, sedangkan kita nak dapatkan sin, cos, tangent berdasarkan segitiga. Kalau sin opposite bahagi hypotenuse, kan? Kalau cos ni adjacent bahagi dengan hypotenuse. Kalau tangent opposite bahagi adjacent. Jadi kita gunakan sudut tirus. Jadi kalau sudut tersebut adalah sudut cakah, katalah daripada sini ke sini, jadi bermakna sudut tersebut berada di sukuan kedua. Jadi kita mesti melihat kepada sudut rujukan yang sepadan dia. Jadi sudut ni lah. Sama juga kalau sudut yang kita nak cari itu berada pada sukuan ketiga. Macam mana kita nak cari sin, cos, tangent? Tak boleh. Jadi kita kena gunakan sudut rujukan yang sepadan dia. Duduk di sini sudut rujukan yang sepadan. Dan kalau sudut tersebut jatuh pada sudut sukuan yang keempat. Sukuan keempat maksudnya sudut dari sini sampailah sini. Ni sudut dia dah. Jadi kita kena gunakan sini. Sudut yang di sini, sudut rujukan yang sepadan. Okey. Ini sekali imbas. Nanti kita akan tengok soalan-soalan percubaan bentar lagi dah. Okey, lagi saya nak discuss juga pasal nak melukis dan melakar graf fungsi trigonometri. Melukis maksudnya awak kena lukis atas kertas graf. Dan melakar ni atas kertas biasa je. Jadi yang hot famousnya melakar yang biasa. Kalau saya tengok soalan percubaan banyak yang keluar lakarkan graf. Yang soalan sebelum-sebelum ni pun banyak lakar. Tetapi tak mustahil lah. Tak mustahil SPM awak tahun ni kalau dia suruh lukis. Sebab ada soalan percubaan negeri Kedah. Ada yang disuruh lukis di atas kertas graf. Ini kita akan bincanglah untuk melukis dan melakar graf fungsi trigonometri. Ini biasa ditanya di kertas 2 lah. Okey, dan di sini kesan perubahan ABC. Baik, awak ada fungsi Y sama A sin BX tambah C. Okey, perubahan grafnya ialah kalau sin. Okey, awak kena ingat dulu. Macam mana bentuk graf sin? Graf asal untuk graf sin macam mana? Yang ni memang tak boleh lagi dah. Kalau graf sin memang inilah grafnya.
Ini ialah hak basic dia. Y sama dengan sin X. Okey, kalau graf Y sama dengan cos X macam mana? Hak basic ni dah. Tapi dalam exam ni tak tanyalah sesimpel ni. Adalah ada A di sini, nilai 3 ke 4 ke 5. Okey, kalau tangent macam mana? Ini graf hak basic. Sorry, cos dah. Y sama dengan cos X. Okey, ni kosong nilai dia di sini 2 pi ataupun 360 darjah. Dan ni pun sama, kosong sini, sini 2 pi ataupun 360 darjah. Okey, dan graf basic untuk tangent. Untuk tangent, nak senang awak, yang pertamanya awak buat sini 360 darjah. Sini 180 dan di antara kosong dengan 180 di sini ada asymptot. Asymptot ni garis putus-putus yang mana graf tu tak akan lalu di sini. Dan ada di antara 180 dengan 360 ada garis putus asymptot di sini juga. Dan dia start di kosong, bawa ke atas, jangan sampai terkena. Bila kena dia jadi salah. Salah karana awak. Okey, kemudian daripada bawah naik ke atas pula. Sambung lagi ke atas dan dari bawah ke atas. Ini graf asas untuk Y sama dengan tangent X. Ini kalau lakarkan. Boleh? Okey. Ini untuk lakarkan. Macam mana kalau lukis? Kalau lukis, kita kena lukis atas kertas graf lah. Ikut skala yang diberikan. Skala kena tepat lah. Kalau 2 cm, kena 2 cm betul-betul. Kalau lakar, tak payah. Cumanya awak kena ingat ini apa dia punya graf. Okey, satu lagi lupa saya nak ayat. Ini dia punya amplitude dia 1 dan di sini negatif 1, 1 dan negatif 1. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu kesilapan pelajar untuk graf cos. Graf cos kalau misal kata pelajar buat gini. Boleh tak? Nampak tak beza dia? Nampak tak? Tak boleh. Tak boleh sebab Kena simetri. Nampak? Dia kena satu simetri lah. Dan ni nampak macam kuadratik. Nampak macam graf kuadratik di sini. Jadi tak akan dapat markah lah sini untuk lakaran graf cos kita. Jadi kena bagi ada nampak gini. Kena bagi nampak beza antara graf cos dengan graf kuadratik. Okey, kita nak tengok macam mana kalau ada perubahan di sini. Macam mana graf dia kalau dia di depan ni dia jadi 2 ataupun 3. 3 sin X. Kalau 2 ataupun 3, dia punya amplitudenya bertukar. Dia jadi, kalau 2 sini, maksudnya amplitud 2 dan bawah dia negatif 2. Okey, boleh? Boleh, senang tak ni dah. Kalau 2 di depan, atas dia 2, bawah dia negatif 2. Macam mana kalau Y sama dengan 2 sin 2X? Agak-agak macam mana? Ada 2 di sini. Apa yang berubah? 2 kali kitaran. 2 kali kitaran. Nak sampai ke 360 ni, dia jadi 2 kali kitaran. 1, 2. Itulah molek sini 180, sini 360 dan amplitude dia 2 dan bawah ni
negatif 2. Kena buat sama besar lah, agak-agak sama besar atas dengan bawah. Okey, kalau kita ada lagi tambah 1. Apa maksud dia? Maksudnya shifted. Dia punya graf ini shifted. Dia punya graf sini dia anjak ke atas. Dia bergerak ke atas sebanyak 1 unit. Dia bergerak ke atas sebanyak 1 unit. Jadi kalau bergerak ke atas 1 unit seolah-olah paksi awak ni dia pergi ke bawah sebanyak 1 unit. Awak boleh buat gini. Awak padam paksi ni. Okey, awak lukis. Dulu duduk sini, duduk bawah ni. Okey, dia jadi gitu. Jadi awak tanda balik kosong. Ni awak potong balik kosong jadi duduk sini. 1 duduk sini. 2 duduk sini. Dia jadi 3 lah. Duduk di atas ni. Sebab dulu 2 titik maksimum dia 2, dia jadi sekarang bila dia dah anjak ke atas jadi maksimum dia adalah 3 lah. Dan hok bawah dia ni dulunya adalah negatif 2. Jadi sekarang ni dia sama dengan negatif 1. Okey? Boleh? Okey, ni kalau dia tambah 1. Okey, macam mana kalau kita letak modulus pula di sini? Letak modulus. Kalau modulus, kena padam hok bawah ni. Oops. Padam hok bawah ni. Sorry. Okey, padam hok ni. Padam hok ni. Naik di sini. Okey. Jadi awak lukis balik yang atas sajalah ni yang saya conteng bawah ni awak padam balik dah. Itu modulus. Macam mana kalau apa beza dengan ni? Y sama dengan 2 sin 2x modulus tambah 1. Beza ni. Kalau awak tambah dulu baru modulus dengan modulus dulu baru tambah 1 lain. Ini maksudnya awak buat 2 sin 2x kena modulus dulu. Okey, reflect dulu. Tambah baru awak shifted. Awak bergerak sebanyak 1 unit. Kena nak pasti molek beza antara dua ni dah. Modulus dulu ataupun tambah dulu. Boleh? Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan ke? Boleh go. Okey, jelas dah. Okey, ini secara keseluruhan lah. Nanti kita pergi kepada soalan lagi. Okey, dan seterusnya kita ada identiti trigonometri. Rumus sudut pelengkap macam mana, identiti sudut identiti asas, Boleh. rumus sudut majmuk, rumus sudut berganda dan rumus sudut separuh. Okey. Okey, seterusnya cuba kita tengok senarai rumus. Okey, kalau tengok senarai rumus ni awak kena rajin-rajin lah rujuk senarai rumus nah. Senarai rumus ni bila awak nak buat latihan, tengoklah. Kalau tengok antara banyak-banyak tajuk fungsi trigo lah yang paling banyak sekali rumus yang diberikan. Tengok daripada rumus nombor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 dah. 22 masuk tajuk penyelesaian segitiga. Sekat 21. Betapa banyaknya
rumus yang disediakan untuk tajuk fungsi trigo. Jadi bila awak selesai masalah trigo ni, rajin-rajinlah tengok senarai rumus. Kalau dalam exam, kalau boleh awak ada helaian tu tak digunakan dalam periksa, ada senarai rumus saja, awak koyak je. Lepas tu tak depan untuk rujukan awak nak selesaikan. Untuk tak semua tajuk ni lah, tajuk lain pun awak nak guna rumus juga kan. Untuk senangkan awak tengok rumus, awak tak saja depan. Soyak boleh, tak ada masalah. Okey, jadi ini rumus-rumus yang diberikan untuk awak selesaikan masalah trigo. Okey, lagi kita pergi, sekarang kita pergi kepada soalan lah. Soalan percubaan. Okey, kalau tengok sini bahan yang saya bagi ke awak tu, saya sediakan hanya 2 soalan je kertas 1, yang selebihnya saya ambil kertas 2 dah. Okey, jom kita. Boleh teruskan? Okey, tak faham tanya dah. Okey. Cuba tengok ini soalan negeri Perlis kertas 1. Diberi bahawa cos theta sama dengan T, di mana theta adalah sudut tirus. Ungkapkan dalam sebutan T bagi ada A tangent theta, sin negatif theta dan cos 2 theta. Okey, kita buat satu-satu. Cuba tengok soalan A. Okey, diberi bahawa cos theta, dia kata adalah sudut tirus. Maksudnya sudut ini berada di sekuan pertama lah, sebab sudut tirus. Okey, ini tetanya. Okey. Cosnya ialah T. Cos ialah ini opposite, adjacent, hypotenuse. Cos ialah adjacent bahagi dengan hypotenuse. Maksudnya dia kata T. Kalau T, kita boleh letak T ni maksudnya T per 1. Okey, T adalah T per 1. Jadi kalau dia kata cos theta adalah T. Jadi kita letak T sini. Kita letak 1 sini. Dapatlah T kan? Adjacent bahagi hypotenuse. T per 1. Sebab dia kata cos theta adalah T. Jadi dekat adjacent ni kita letak nilai T dan dekat hypotenuse ni kita letak nilai 1. Okey, dan bila sini 1, sini T, opposite, boleh cari tak? Boleh. Guna apa? Guna teorem Pythagoras. Okey, iaitu ambil yang hypotenuse ni lah. 1 kuasa 2, 1 kuasa 2, 1 lah. Tolak dengan T kuasa 2, punca kuasa. Ini nilai untuk opposite dia. Jadi bila dah dapat nilai untuk semua sisi opposite ada dah, hypotenuse ada dah, adjacent ada dah, kita boleh carilah nilai-nilai yang dia nak ni. Itu yang pertamanya, dia nak tangent theta. Okay, tangent theta. Tangent ialah opposite bahagi adjacent. Okay, iaitu ni ada dah. Opposite kita ada 1 tolak T kuasa 2 punca kuasa bahagi dengan T. Okay, dapat jawapannya. Ini jawapan untuk A. Okay. Baik, seterusnya tengok soalan B. Sin negatif theta. Ada di sini negatif. Kalau negatif, dia punya sudut dia ke bawah. Kalau theta dia ke atas. Kalau negatif dia kot ni. Negatif theta di sini, negatif theta. Jadi awak kena dapatkan sin negatif theta. Jadi dia punya nilai ini, dia punya hypotenuse untuk sini sama dengan ni. Sebab dia jarak kan?
jarak adalah 1. Dan nilai adjacent ni pun sama juga, T. Yang bezanya apa? Yang bezanya ialah nilai bagi opposite. Opposite untuk hal ni dia ke atas, tapi opposite untuk hal ni nilai dia adalah di bawah paksi. Di bawah paksi X. Jadi bila di bawah paksi, dia jadi negatif. Punca kuasa 1 tolak T kuasa 2. Okey? Okey. Boleh? Jadi yang bezanya hal ni negatif 1 tolak T punca kuasa. Cikgu, saya tanya. Ya. Cikgu tengah tulis hari ni ke? Ya, ya. Saya nampak ada B sin theta negatif theta. Aha. Tu saja. Kalau saya nampak cikgu tulis bawah tu tak nampak apa langsung. Oh, tak nampak Oh, tak nampak Sorry. Salah saya. Sorry. Oh, Saya lain baru nampak tak? Saya nampak. Baru nampak. Sorry. Salah saya. Oh, lain boleh nampak kan? Nampak. Boleh nampak? Nampak. Okey. Nampak. Boleh saya teruskan? Nampak boleh. Boleh cikgu. Okey. Okey. Beres. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi dah. Okey, kalau ada masalah ke apa bagi tahu ya dah. Tak apa. Oh, ya aja. Tak nampak ke, tak faham ke? Ya aja. Okey, sin ialah gapo bahagi gapo? Sin. Tadi sin ialah opposite bahagi hypotenuse. Jadi opposite tadi gapo? Opposite dia negatif. Ada negatif dah. Negatif 1 tolak T square bahagi dengan 1. Bahagi 1 ni tak payah tulis lah. Maksudnya negatif punca kuasa 1 tolak T kuasa 2. Okey. Okey, jelas? Untuk B. Ada soalan tanya. Jadi kalau apa beza sin negatif theta dengan sin theta? Sin negatif theta dia ada negatif sebab ni. Kalau sin theta saja dia tak ada negatif. Sebab dia ke atas. Dia punya sudut dia. Alright, dan seterusnya C. Tengok C cos 2 theta. Ni nak cari mana 2 theta. Kalau tiba-tiba rasa macam blank, tak tahu nak buat apa. Tengoklah senarai rumus cos 2 theta. Tengok, ada cos 2 theta. Kita ada senarai rumus ni. Boleh guna mana-mana ya. Awak boleh guna. Ikutlah. Bolehlah ke? Nak guna hak ni boleh, hak ni pun boleh. Jadi katalah saya nak guna cos 2 theta sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Jadi awak gunalah hak ni, masukkan dalam ni rumus dia jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Jadi 1 tolak 2 sin tadi ialah yang tadi negatif theta dia. Kalau sin yang positif dia tak ada lah negatif tu. Dia jadi punca kuasa 1 tolak T kuasa 2. Ada kuasa 2 sini. Kuasa 2 sini lah. Dan selesaikan dapat 1 tolak 2. Ini punca dengan kuasa 2. Jadi 1 tolak T kuasa 2. Dan selesaikan 1 tolak 2 tambah 2T kuasa 2. Jadi permudahkan lagi dapat 2T kuasa 2 tolak 1. Okey, nampak? Boleh? Jadi untuk hal ni awak kena rujuk rumus ganda 2. Okey, dapat berapa markah? 5 markah. Ini perlis kertas. Okey, boleh saya teruskan lagi? Okey, dah pukul 9 dah. Ya, ada soalan? Ada soalan? Macam mana nak tahu ambil 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta? 1 tolak
Dua. Ini ada dalam senarai rumus. Satu Ya tolak tak, dua. macam mana kita nak tahu ambil yang tu? Sebab kan ada 3. Kalau awak nak guna hak-hak lain pun boleh juga. Katalah awak nak guna katalah awak nak guna hak ni. Tapi awak kena cari kos lah. Kalau nak guna hak ni, awak kena cari kos daripada rumus daripada apa awak punya nilai tadi. Awak kena masukkan nilai kos. Nak guna mana-mana pun boleh berlaku dah. Tadi sebab awak dah ada kos ni, dah ada nilai C, awak boleh guna hak ni. Kalau awak nak guna kos, nanti awak kena tadi awak cari dah kos. Awak tak ada cari lagi dah kos. Kan? Kos ada dalam soalan ke? Kos. Okey, kos ada dalam soalan. Okey, boleh guna kos. Pun boleh guna kos juga. Mana-mana lah. Antara 3 rumus tu boleh guna mana-mana. Tak ada masalah. Akan dapat jawapan yang sama. Ada lagi? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, diberi sin theta sama dengan P. Okey, dengan keadaan P ialah pemala. Dan ini ada ralat sikit dah. Sini sepatutnya sebab theta kan di sini, maksudnya di sini theta lah. Ini pun theta lah. Cari dalam sebutan P kosekuen theta dan sin 2 theta. Jadi ini pun sama. Kalau nak tahu sudut tu berada di mana, awak lukis. Awak lakar kedudukan dia. Biar nampak dengan jelas. Apa-apa biar lakar kedudukan sudut dia supaya awak nampak sudut itu berada di mana. Jadi tengok di sini, dia bagi tahu dah theta berada di antara 90 dengan 180. Jadi dia berada pada sekuan ke berapa? Sekuan theta ni berada di antara 90 dan 180. Tadi theta itu berada kedua. Jadi dia duduk di sini. Theta. Ini nilai theta dia. Hak sebenar. Tapi untuk mencari nilai sin, cos ke tangent, macam mana kita nak cari sin, cos, tangent? Dia jadi, kalau awak nak buat segitiga, adakah segitiga sudut cakah nak cari sin, cos, tangent? Tak boleh. Kalau awak nak cari sin, cos, tangent, mesti berdasarkan sudut tirus. Baru boleh cari sin, cos, tangent. Sebab itulah kita gunakan sudut rujukan yang sepadan. Bila sudut tu berada di sekuan kedua, di sini sudut rujukan dia. Adik nak cari sin, cos, tangent, kita kena tengok segitiga hang ni. Yang saya buat tebal ni. Boleh tebal-tebal ni. Kena guna sudut ni. Tapi sudut theta sebenarnya hak ni sebenarnya. Faham tak? Jadi kita nak tengok sini untuk cari sin, cos, tangent dan dia bagi maklumatnya. Sin theta sama dengan P. Sin sini opposite, adjacent, hypotenuse. Sin ialah opposite bahagi hypotenuse. Macam tadi juga, lebih kurang soalan tadi juga. Sin theta opposite bahagi hypotenuse sama dengan P. Jadi kita letak sini nilai sini P, sini 1. Okey, dapatlah P kan? P ni adalah P per 1. Letak sini P, letak sini 1. Kalau sini 1, sini P, sini berapa? Macam tadi juga. Macam tadi juga, berapa? 1 tolak P. Guna teorem Pythagoras lah. 1 kuasa 2 tolak P kuasa 2 punca. Dapat sini. Okey.
Jadi sekarang kita nak cari apa? Yang pertamanya kita nak cari cosecant theta. Ini awak kena ingat juga. Cosecant ambil daripada apa? Cosecant adalah 1 per sin theta. Jadi 1 per sin theta dah. Sin thetanya adalah P. Jawapannya 1 per P. Okay, settle untuk yang pertama. Yang kedua ni. Yang pertama ni mudah je, simple je. Tengok yang kedua. Sin 2 theta. Sin 2 theta. Ini pun sama macam tadi juga. Ada sin 2 theta, nak mana nak cari sini? Itu yang saya kata kena selalu rajin rujuk senarai rumus. Okey, tengok sin 2 theta, senarai rumusnya ialah sin 2 theta 2 sin theta cos theta. Ini senarai rumus ke A, awak kena pandai-pandai lah. Kalau awak punya soalan theta, kena letak theta. Kalau soalan awak X, kena letak X. Jangan dekat rumus ni awak ada letak A, soalan awak pergi letak A juga. Kena pandai-pandai. Ejahlah 2 sin theta cos theta. Jadi di sini 2 sin theta cos theta. Okey. Satu lagi sini. Baik, sini 2. Sin theta tadi apa? Sin theta ialah P. 2P. Cos theta. Ini beres P. Cos theta. Mana anda dapat cos theta? Ambil daripada segitiga. Cos theta ialah cos adjacent bahagi dengan hypotenuse, iaitu cos theta sama dengan punca kuasa 1 tolak P kuasa 2 per 1. Per 1 tak payah tulis lah. Baik, di sini awak kena hati-hati. Laju ke? Laju ke saya? Saya baru baca. Okey, tak apa. Saya cuba slowkan sikit dah. Okey, ada yang kata laju. Okey. Cos theta kita adalah sudut cakar. Sudut theta ini berada pada sukuan kedua. Okay, ini sukuan pertama, ini sukuan kedua, ketiga dan keempat. Tadi sin theta awak nilai dia P. Okey. Awak ingat dah, awak hafal tak? Ini untuk sukuan pertama semua positif. Semua yang mana lain? Semua suka tengok kartun. Macam-macam cara nak bagi ingat . Kalau untuk di sukuan pertama semua positif. Sin positif, cos positif, tangent pun positif. Tapi untuk sukuan kedua hanya sin sahaja yang positif. Kalau tangent negatif. Kalau cos pun negatif. Ni untuk sukuan ketiga. Tengok T, tangent sahaja yang positif. Kalau sin dia negatif dan cos pun negatif. Ni sukuan keempat. K, kartun. Cos sahaja yang positif. Sin negatif dan tangent pun negatif. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang awak dah hafal? Maksudnya kalau sudut itu jatuh pada sukuan pertama, sin dia positif, cos dia positif, tangent dia pun positif. Tapi kalau sukuan kedua, hanya sin sahaja yang positif. Hanya sin sahaja yang positif. Yang lain negatif.
Sekuan ketiga tangent sahaja yang positif. Dan yang keempat cos sahaja yang negatif. Tadi saya nak cerita pasal yang cos tadi. Dan sudut yang kita nak cerita ni, sudut ni berada pada sekuan berapa? Sekuan kedua. Dan dia cerita dia adalah cerita cos. Kalau cos, tengok sini. Cos dia tak jadi positif macam sin tadi. Dia akan jadi negatif sini. Itu yang saya tekankan kepada awak. Nak suruh awak ingat benda ni. Sekuan pertama apa yang positif, kedua apa yang positif, tiga apa yang positif, empat apa yang positif. Sebab ni lah. Awak dah dapat nilai dia cos kan? Cos awak ambil daripada adjacent bahagi hypotenuse. Tetapi awak kena semak dia punya tanda ni. Dia adalah cos. Bila cos kena letak negatif. Jadi tempat cos ini kena tulis negatif punca kuasa 1 tolak P kuasa 2. Dan permudahkanlah negatif 2P punca kuasa 1 tolak P kuasa 2. Inilah jawapan dia. Okey. Ini jawapan bagi sin 2 theta. Boleh? Ada soalan? Tak ada? Saya nak teruskan lagi. Dengan soalan ini kertas 1 dah. Lagi saya nak pergi kepada kertas 2. Okey, rupanya kita ada B dah, selesaikan. Okey, ini pun soalan PMS juga lah. Selesaikan persamaan. Apa maksud selesaikan? Selesaikan persamaan, awak nak cari nilai. Kalau persamaan awak tu kita ada X yang benar kita tak tahu, maksudnya kita nak cari X. X itu adalah sudut. Dan sudut itu berada di antara 0 dan 360. Okey, ini soalan A, settle. Kita pergi kepada soalan B. Selesaikan persamaan 3 sin kuasa 2X tambah cos X sama dengan 1. Dan julat bagi X-nya berada di antara 0 hingga 360 darjah. Okey, jadi kalau dia kata julat dia berada di antara 0 hingga 360 darjah ke semua. Dia mungkin berada di sekuan pertama, 2, 3, keempat. Kemungkinan dia berlaku dah. Semua satu putaran lengkap ni kemungkinan dia ada berlaku di sini. Jadi sekarang kita nak selesaikan persamaan ni. Cuba tengok persamaan ni. 3 sin kuasa 2x tambah cos x sama dengan 1. Nak selesai macam mana? Nak selesai nampak macam persamaan kuadratik. Nampak macam persamaan kuadratik. Sebab ada kuasa 2. Tapi macam mana nak selesai? Dia ada sin, dia ada cos. Kalau awak nak anggap dia sebagai persamaan kuadratik, kalau sin mesti semua sin, kalau cos mesti semua cos. Okey, ada yang angkat tangan ke? Ada nak tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada saya teruskan lagi. Baik. Okey. Kalau tengok sin kuasa 2x. Okey, boleh tak awak jadikan semua ni jadikan dalam sebutan cos belaka? Boleh. Sebab kita ada senarai rumus di sini. Senarai rumus, kalau senarai rumus identiti sin, awak boleh guna ni. Ni dah. Okey. Kalau sin kuasa 2x, dia jadi sama dengan 1 tolak cos kuasa 2. Kuasa 2x. Jadi awak ambil hal ni. Nak ganti tempat sin kuasa 2x. Jadi ganti di sini 3 1 tolak
cos kuasa 2x tambah cos x sama dengan 1. Apa tujuannya? Bila ini cos, ini kuasa 2, kita boleh jadikan dia tu persamaan kuadratik. Bila persamaan kuadratik, boleh selesaikan persamaan persamaan kuadratik dan selesaikan untuk nak cari nilai sudut x tadi. Ada ini darab masuk 3 tolak 3 cos kuasa 2x tambah cos x tolak 1 sama dengan kosong. Okay. Nampak macam dah jadi persamaan kuadratik kan? Sebab ada kuasa 2, ada cos x, lepas tu ada pemalar. 3 dengan 1 boleh permudahkan. Jadi negatif 3 cos kuasa 2x tambah cos x tolak 3 tambah 1. 2. Jadi 2 dah. Sama dengan kosong. Jadi ni kalau nak selesaikan persamaan kuadratik, better awak tukarlah tanda negatif kepada tanda positif. Tukar tanda. Yang positif jadi negatif. Ni pun sama, yang positif jadi negatif. Dapat 3 cos kuasa 2x tolak cos x tolak 2 sama dengan kosong. Okey, jadi sekarang awak nampak dah dia ni macam persamaan kuadratik. Jadi nak nampak lagi jelas, cuba awak ganti cos ni dengan sebarang pun boleh ubah. Katalah awak nak ganti cos x ni dengan m. Okey, katakan cos x sama dengan m. Jadi dia akan jadi 3m kuasa 2 tolak m tolak 2 sama dengan kosong. Jadi adakah ini satu persamaan kuadratik? Boleh tak? Iya. Kalau dah jadi dia tu persamaan kuadratik, awak boleh selesai macam awak selesai persamaan kuadratik. Macam mana? EQN. Macam mana? Okay. Kalkulator. EQN tu tekan kalkulator lah. EQN awak tekan kalkulator. Tapi step yang paling awak kena, yang utamanya awak kena patuh dengan bantuan kalkulator EQN. Dah tekan EQN dapat berapa sini? Dah tekan EQN. Tekan EQN degree 2 masuk A 3, B negatif 1, C negatif 2. Akan dapat nilainya N yang pertamanya 1 dan N yang keduanya negatif 0.9 tukar kepada pecahan. Apa? Negatif 2/3. Hari ni awak nak tukar, nak cari cepat nak tunjuk yang awak ni faktor, awak ambil pindah 1 ni dia jadi n tolak 1. Pindah 1 jadi sini, n tolak 1 sama kosong kan. Hak ni pula awak pindah naik sini, 3n sama 3M tambah 2. Cikgu. 3m tambah 2 kosong ya. Ada soalan? Untuk yang lepas EQN kita nak ambil apa Lepas EQN, okey. Awak ambil EQN nombor 1. Keluar unknown. Lepas tu anak panah sebelah kanan keluar degree. Degree keluar 2. Ambil nombor 2. Okey, masukkan nilai A. Nilai A 3, nilai B negatif 1 dan nilai C negatif 2. Okay, akan dapat nilai yang pertamanya 1 dan nilai yang kedua negatif 0.66. Negatif 0.66 tukar kepada pecahan, tekan shift pecahan. Okay. Dapat negatif 2/3. Jadi di sini dapat 3M tambah 2. Okey. Jadi di sini
M tolak 1 sama dengan kosong. Jadi tukar balik M tadi dengan cos X. Jadi cos X tolak 1 sama dengan kosong. Dan yang keduanya 3 cos X tambah 2 sama dengan kosong. Ini panjang cerita ya dah. Agak mencabar awak nak selesaikan hal ni dah. Boleh tak? Boleh sikit kan? Okay. Alright. Jadi di sini cos X sama dengan 1. Macam mana nak cari X? Kalau cos X sama dengan 1? Shift log. Kalau cos X sama dengan 1, X-nya sama dengan shift. Tekan calculator. Kosong. Shift cos. Okay, shift cos 1 awak akan dapat kosong. Tapi kosong ini sebenarnya, okay betul lah kosong. Tapi sebenarnya kita ada nilai lagi selain daripada kosong. Macam mana nak tahu nilai lain selain daripada kosong? Sebab tadi ingat tak dia punya julat X dia berada di antara kosong hingga 360. Jadi dia selain daripada kosong duduk sini. Ada lagi nilai lain. Nak tahu lagi nilai lain, awak cubalah ke graf cos yang hot basic. Graf cos basic ialah ini. Dan di sini 360 darjah. Okey. Di sini 1, di sini negatif 1. Bila awak tengok dekat graf ni, yang sama betul dengan 1, yang pertamanya memang kosong lah yang awak dapat tadi deh. Ada lagi tak nilai lain? Ada lagi tak nilai lain? 360. Yang sama betul dengan 360, satu lagi nilainya ialah 360 darjah. Okay, jadi untuk bahagian ni settle. Dua sudut itu kosong dengan 360 darjah. Hak ni pula. Hak ni nak settlekan hak ni kita selesai 3 cos X sama dengan negatif 2. Cos X sama dengan negatif 2 per 3. Jadi negatif 2 per 3 cos X nak cari nilai X. Samalah. Awak tekan shift. Tak perlu tekan negatif lah sebab kita nak cari sudut rujukan yang sepadan. Cuba tekan shift cos 2 per 3. Dapat berapa? Awak akan dapat negatif. Awak akan dapat 48.19. Betul tak? Jadi adakah ini jawapan dia? Adakah ini jawapan dia? Bukan lagi dah. Ini bukan jawapan dia. Ini dia panggil sudut rujukan yang sepadan. Jadi apa sudut dia yang sebenar? Sepadan. Sudut dia yang sebenar ialah awak rujuk yang saya kata kena tengok berada di sukuan mana. Tengok balik, semua suka tengok kartun. Jadi dia kalau tengok di sini nilai cos awak adalah negatif. Tengok sini nilai cos awak ni negatif. Kalau cos negatif, kemungkinan sudut itu berada di sukuan ke berapa? Kalau negatif. 2 dan 3. Cosnya negatif 2 dan 3 lah. Jadi kemungkinan di sukuan kedua ataupun ketiga. Sebab apa? Sebab kalau di sukuan pertama dia akan nilai dia positif. Tak boleh. Semua nilai sin, cos, tangent tu positif. Sukuan keempat pun tak boleh. Sebab cos dia akan jadi positif. Sedangkan ni negatif ni. Negatif 2 per 3. Jadi kita tak ambil lah sukuan pertama dan sukuan keempat. Kita ambil dia sukuan kedua dan sukuan ketiga. Jadi kalau sukuan kedua, sudut
48.19 ni duduk di sini. 48.19. Dan kalau di sukuan ketiga 48.19 ni duduk di sini. Jadi kita nak mencari sudut dia yang sebenar ialah sudut dia yang sebenar ialah dari sini sampai sini yang berada di sukuan ketiga. Ni macam mana nak cari hak ni? Awak ambil 180 tolak dengan 48.19. Dapat hak yang di sukuan kedua. Okey, dapat berapa? Dapat 131.81. Ini baru jawapan dia. Okey, dan yang hak di sukuan ketiga, ini yang kedua, ini yang ketiga. Macam mana nak kira hak ni? Jadi sudut dia yang sebenarnya dia di sini. Dari sini sampai di sini. Itu sudut dia. Sudut dia yang sebenar. Jadi kita nak kira macam mana? Sini sampai sini saja 180. Jadi tambah dengan 48. Jadi 180 tambah 48.19. Dapatlah. Okey, kira. Berapa? 1.19. Okey, jadi jawapan dia 4 lah semua. Yang pertamanya Cikgu. ni. Ya. Ya. Tadi saya kira shift cost untuk negatif 2/3 tu jawapan dia 131.81. Gini, awak tekan shift, jangan letak negatif. Awak shift cos 2/3 sahaja, jangan letak negatif. Negatif ni tujuan dia untuk menentukan dia ni berada pada sukuan keberapa. Jadi nak mencari sudut rujukan yang sepadan, awak jangan tekan shift cos negatif 2/3, tapi awak tekan shift cos 2/3. Jelas? Boleh? Okey, gua faham. Baru dapat sudut tirus ni lah. Jadi jawapan dia ni, ini dan ini. 4 nilai dah. Jelas? Cikgu, saya tanya. Okey, tahu markah kalau tengok soalan ni, markah 3 saja. Tak tahu mana markah ni. Nampak banyak betul ni. Allah, itu markah tu kerja pemeriksa dah. Dia awak boleh nak pastikan ingat sebab step ni. Tak apa dah, ya. Kalau 3 markah ni biasanya mungkin awak dapat gunakan rumus identiti ataupun sini 1. Okey, awak dapat faktorkan ni. So, dan jawapan akhir ni semua. Jawapan akhir ni semua ni kena cukup 4 jawapan. Baru dapat markah penuh. Misal kata awak dapat ini saja. Sudut rujukan ni saja. Ataupun ni awak dapat kosong saja. Tak dapat markah penuh lah. Itu hijau markah tu hijau pemeriksa lah. Yang penting kita faham. Boleh? Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Okay. boleh cikgu. Pergi kepada ketah 2 pula. Ini ketah 2 lagi best lah. Okay, kita ada pembuktian dan laka graf. Okay, buktikan bahawa 1 tolak cos 2x bahagi sin 2x sama dengan tangent x. Aku tengok sini 2 markah je lah. Jangan terlalu bazirkan masa soalan yang nilai markahnya sikit. Awak buat sampai
setengah je dia buat tu saja. Tosah dah. Macam tadi lah. Kalau tengok soalan tadi, susah dah. Kalau misal kata susah, markah 3 markah, cuba cari soalan yang lebih mudah. Kalau rasa susah sangat ni, tinggal dulu cari soalan yang lebih mudah. Nak siapkan hak 3 markah ni, soalan trigo ni, setengah je dia buat ni. Jangan gitu dah. Cuba manage masa dengan baik. Kalau ni dalam 10 minit tu tak boleh jawab lagi, terus dengan soalan lain dah. Jangan bazirkan masa. Okay, tengok. Okay, soalan kertas 2, buktikan. Okay. Nak buktikan 2 markah saja ni. Jadi di sini cuba tengok. 1 tolak cos 2x bahagi sin 2x. Ni pun sama, kena tengok senarai rumus. Cuba tengok senarai rumus yang mana hak sesuai. Kalau rumus cos 2x awak ada 3 dah. 3 nak guna hak mana. Dan sin 2x kita ada 1 sahaja. 2 sin x cos x. Okay. Ada senarai rumus tadi. Kalau rumus ni 1 tolak cos 2x, awak nak guna yang mana? Nak guna hak mana? Boleh cuba mana-mana yang kira awak masuk tu boleh permudahkan. Permudahkan antara atas ni dengan bawah ni. Jadi kalau tengok hak ni, kalau awak masukkan hak ni nanti 1 ni jadi hilang dan awak boleh mati antara sin dengan hak bawah ni. Ini boleh masuk lah. 1 tolak. Okay, 1 tolak. Okay, kalau saya guna ni lah. 1 tolak 2 sin kuasa 2x per sin 2x ialah awak guna 2 sin x, 2 sin x cos x. Okay, jadi next 1 tolak 1, buka bracket 1 tolak 1, tolak-tolak jadi tambah 2 sin kuasa 2x per dengan 2 sin x cos x. Okay, sama dengan 2 sin kuasa 2x per 2 sin x cos x. 2 boleh mati ni. Sin ada 2 sini, mati dengan Anissa, Anissa. Jadi yang tinggal sin x per cos x. Sin per cos, bukan ke tangent x kah? Jadi terbuktilah di kiri dan kanan dapat tangent x. Inilah 2 markah dah. Ni kalau terapah ni jangan bazirkan masa dah. Jangan bazirkan masa, buat sampai berjam-jam. Markahnya 2 markah saja. Okay. Tapi nak dapat ni, awak rujuklah senarai rumus. Tengok, tenang balik nak guna rumus mana. Try guna hak ni jadi ke tak. Try guna hak ni jadi ke tak. Try guna hak ni jadi ke tak. Bila awak try, dapat masukkan hak ni dan permudahkan dapat tangent x, maka terbuktilah bersama belah kiri ni sama dengan yang belah kanan. Okey. Seterusnya, ini yang laka ni tadi. Kita nak laka graf untuk y sama dengan modulus tangent x. Kalau sebelum awak nak laka hot modulus, kita rujuk graf tangent hot basic dulu.
Yang tadi saya lukis dah tadi kan. Nak lakar graf tangent, sini letak 360, sini 180. Antara 0 dengan 180 kita ada asymptot. Dan antara 180 dan 360 kita ada asymptot. Dan graf dia macam ni. Macam ni. Ni. Okey. Jadi macam mana kalau dia modulus? Modulus maksudnya reflect ke atas. Reflect ke atas, dia padamkan hak bawah ni. Okey. Jadi ini sahaja. Okey. Okey, dapatlah graf awak. Okey. Okey, dan grafnya sini Y, ini X. Okey, grafnya Y sama dengan modulus tangent X. Jadi di sini kalau tengok 6 markah lah. 6 markah untuk graf awak ni, shape awak punya bentuk graf ni, bentuk graf tangent, boleh dapatlah markah. Bisa kata awak tak modulus, nampak di graf tu graf tangent, boleh dapat markah. Sebab tu kalau tajuk lakar graf ni jangan tinggal kosong. Jangan tinggal kosong. Kalau nampak dia ni graf tangent, dia punya pelik tak? Ada modulus dah tambah ke, ada tolak ke, ada 3/2 tangent, 3/2 tangent 3/2 X ke. Nampak macam pelik setara mana pun, awak lakar je. Kalau awak tengok ada tangent, awak lakar je graf tangent. Nampak dia tulis graf sin, awak lakar je graf sin. Dah dapat markah dah. Walaupun awak tak, misal kata awak tak modulus, awak tak shifted, tapi awak lakar nampak bentuk dia, bentuk graf tangent, boleh dapat markah. Jadi jangan tinggal kosong untuk tajuk melakar graf ni. Okey, skala dia, mesti adalah nilai sini. Ada kalau lukis saja tak ada nilai 360 sini, 180 sini. Tak boleh lah, dia kena letakkan nilai di sini. Dan yang markah yang ketiga ni awak modulus kan. Awak modulus kan ni, dapat pula markah. Kalau tak modulus, awak buat graf tangent tapi tak modulus, dapat juga. Tapi tak dapat markah penuh lah. Daripada tak dapat langsung, baik dapat 1 deh. Jadi buatlah. Untuk lakar graf, jangan tinggal kosong. Lakar juga. Nampak dia tangent, lakar graf tangent. Nampak dia sin, lakar graf sin. Nampak cos, lakar graf cos. Boleh? Jangan tinggal kosong. Saya kena tanya ni. Ya. Dia kalau macam dia tulis itu dekat 2 pi tu tak? Dia kan 360 tak? Dua-dua ke set dia? Mana-mana. Awak nak buat 2 pi pun boleh sini. Buat 360 pun boleh. Sini pi. Mana-mana lah. Tak apa belaka. Alright, seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakarkan garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan. Nampak macam persamaan pelik ni. Tapi bukan kawan ni ambil daripada ni ke? Jadi dia biasanya ambil ni daripada soalan A. Ni 1 tolak cos 2x per sin 2x. Ni tangent x. Jadi dia tu adalah sebenarnya persamaan modulus tangent x tolak x per 2 pi sama dengan kosong. Jadi awak nak lakar garis lurus untuk mencari bilangan penyelesaian. Jadi sebelum awak nak lakar, awak tengok dulu, kena ejah persamaan ni supaya awak dapat belah kiri persamaan
modulus tangent X dan belah kanan satu persamaan garis lurus. Okey, jadi bila pindah sini dapat tangent X modulus tangent X sama dengan X per 2 pi. Jadi awak perhati ini ialah graf yang awak dah ada dah. Ini graf ni. Graf modulus tangent X. Jadi awak kena lakarkan satu graf garis lurus. Garis lurus. Ni. Dan garis lurus ni persamaannya ialah Y sama dengan, awak kena tulis baliklah. Y sama dengan X per 2 pi. Garis lurus ke dia ni? X ni, Y sama dengan, ini bentuk Y sama dengan MX tambah C ni. Y sama dengan X. Ada pi ni tak apa. Pi ni dia satu nilai saja. Jadi X ni dia macam garis lurus. Macam garis lurus Y sama dengan MX tambah C juga. Cumanya dia punya M ni negatif, 1/2 pi. Dan C dia apa? C dia adalah kosong. Garis, tadi awak faham garis lurus Y sama dengan X per 2 pi ini adalah satu garis lurus yang lalu pada pintasan Y-nya adalah kosong. Jadi dia akan lalu di sini. Dia akan lalu di sini garis lurus tu. Sebab C dia kosong. Jadi sekarang ni kalau awak nak membina satu garis lurus, awak ada 2 titik. Awak dah ada satu titik sini. Ada satu titik lagi. Ambil 2 titik tu, sambung je lah. Sambung saja. Jadi awak boleh buat macam ni. Nilai X, nilai Y. Okey, katalah nilai X awak 180. Nilai X awak ialah 180. Okay, 180 ni ialah pi lah dah. Jadi bila awak ganti dalam persamaan ni, dia jadi Y sama dengan X awak pi. Pi per 2 pi. Jadi nilai Y-nya akan dapat 1/2. Jadi di sini, awak tak letak nilai di sini dah. Katalah di sini 1, di sini negatif 1. Jadi kalau nilai X dia pi, nilai Y dia adalah 1/2. Jadi awak tanda sini 1/2. Sekarang awak dah ada 2 titik. Ambil pembaris, sambung je lah. Zap panjang. Dia kena lah ni. Kena sini. Jadi dapatlah awak punya garis lurus yang sesuai dengan untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan. Inilah garis lurus awak. Nampak macam persamaan ni bukan garis lurus nampak pecahan. Tapi tak, dia garis lurus. Dia mention di sini dia satu garis lurus kan. Lagipun kalau dia tak mention pun awak tahu dia ni adalah macam bentuk Y sama dengan MX tambah C juga. Okay, C dia kosong. Okay, dan kecerunan dia positif. Dan nampak sini kecerunan positif, garis lurus dia condong ke kanan. Jadi di sini dah ada garis lurus, bolehlah cari bilangan penyelesaian. Mana? Yang bersilang itulah antara graf tangent dengan garis lurus awak. 1, 2, 3, 4. Jadi bilangan penyelesaiannya berapa? Penyelesaian sama dengan 4 lah. Okey, bilangan penyelesaian ini saya kata awak tembok-tembok je tak. Tapi awak tak buat semua step ini. Tak dapat walaupun betul 4. Tapi awak tak ada step ni, dia tak boleh. Dia kena betul step ni. Awak dapat lakar graf, ambil graf mana? Graf Y. Ni ada persamaan Y sama dengan X per 2 pi. Ini kena tulis persamaan ni.
Sebab daripada persamaan ni lah kita dapat garis lurus ni. Okey, ada persamaan ni dan lukis graf ni baru boleh bagi markah untuk bilangan penyelesaian. Okey. Berapa markah? 4 markah dah. 6 markah. 6 markah. Awak lakar saja tadi 3 markah ni dah. Lakar graf saja ni 3 markah. Lepas tu saya kata sayang kalau awak tinggal kosong. Awak lukis saja. Kalau tangent lukis graf tangent. Kalau cos lukis graf cos. Sebab ada markah sangat mudah untuk dapat markah lakar graf. Dan awak buat ni 3 markah. Ya, ada persamaan garis lurus, lukis garis lurus dan bilangan penyelesaian. Dapat 3 markah. Okay, boleh saya teruskan? Okay, Boleh aku. Boleh. Okey. Boleh. Kertas Boleh, dua boleh. lagi. Kita tengok. Boleh. Melaka. Melaka apa soalan? Soalan yang pertama buktikan, yang kedua lakar. Jadi bila saya di start soalan ni, awak boleh nampak lah. Nanti SPM kemungkinan dia tanya soalan yang lebih kurang gini lah. Okay. Buktikan tangent. Okay, soalan pembuktian lagi pun 2 markah. Tangent kuasa 2x tambah 2 cos kuasa 2x tolak secant kuasa 2x sama dengan cos 2x. Okey, untuk soalan pembuktian, awak jangan pindah kiri kanan, kiri sebelah kanan ataupun kanan gi sebelah kiri. Jangan Bila pembuktian, awak kena ambil yang belah kiri ni, awak buatlah guna ikut senarai rumus, buat sampai awak dapat macam belah kanan. Ataupun awak ambil yang sebelah kanan ni, adjust guna rumus yang awak ada jadi sebelah kiri. Dia tak boleh pindah-pindah. Awak kena ambil sama ada yang belah kiri jadi macam belah kanan ataupun yang belah kanan jadi macam sebelah kiri. Okey. Jadi tengok nak guna rumus mana. Itu yang kena sentiasa tengok senarai rumus. Nak guna rumus mana? Kalau tengok di sini, tangent dengan awak try guna tangent ni. Tangent, tengok senarai rumus. Okey, rumus nombor 14 ni. Kalau tangent kuasa 2x sama dengan, awak boleh guna 1 tolak secant kuasa 2 kuasa 2x. Awak boleh guna hak ni dah. Kita cuba masukkannya. Okey, hak ni dia jadi secant kuasa 2x tolak 1 tambah 2 cos kuasa 2x tolak secant kuasa 2x. Okey, ni selesaikan. Secant kuasa 2x tolak 1 tambah 2 cos kuasa 2x tolak secant kuasa 2x. Secant sama secant habis dah. Jadi yang tinggal ialah 2 cos kuasa 2x tolak 1. Rupanya 2 cos kuasa 2x tolak 1 bukan ke ada dalam senarai rumus cos 2x kan. Jadi 2 ni, 2 cos kuasa 2x tolak 1 sama dengan cos 2x. Jadi terbuktilah. Terbuktilah yang sebelah kiri ni sama dengan sebelah kanan. Sama dengan cos 2x. Okey, terbuktilah.
Okay, biasanya pembuktian ni markah dia tak banyak 2 markah saja. Jadi jangan terlampau ambil masa banyak sangat waktu exam. Okay, kita nak lakar lagi sekali lakar graf cos. Lakarkan graf Y sama dengan 3 cos 2x tolak 1. Untuk X berada di antara 0 hingga 2 pi. Okey, sekarang awak lakarlah. Sebelum lakar, untuk cos, graf basic untuk cos ialah ini. Okay. Itu 60 darjah. 1 negatif 1. Jadi yang dia 3 perkara dia buat sini. Yang pertama, dia punya amplitude dia adalah 3. Nanti 1 ni akan jadi 3 lah. Okay, 3 bawah dia negatif 3. Itu yang pertama. Yang kedua, cos 2x. Apa yang berlaku kepada graf kita bila dia ada 2 di sini? Dia jadi 2 nak sampai kepada 360 ataupun 2 pi ni, dia kena buat 2 kali kitaran. 2 kali kitaran. Jadi step yang kedua, graf dia jadi 1, 2. Okay, dapat sini 2 pi, di sini pi. Okey, dan di amplitude dia ni hadapan ni dia 3 dan negatif 3. Okey. Lagi, apa lagi yang berlaku? Tolak 1. Bila tolak 1, graf tadi akan shifted ke bawah. Okey, dia jadi graf tu bergerak ke bawah sebanyak 1 unit. Jadi bila graf bergerak 1 unit ke bawah, dia seolah-olah macam paksi dia tu buat naik atas. Graf bergerak ke bawah seolah-olah paksi dia kat atas. Jadi kalau sini 3, di sini 1, sini 2. Ini negatif 1, sini negatif 2. Graf dia seolah-olah ini. Dia awak padam yang asal ni. Hak ni awak padam, sini dia jadi kosong. Ini dia jadi kosong, ini dia 1, ini dia jadi 2. Ini dia jadi ini jadi negatif 1, ini jadi negatif 2. Negatif 2 di sini, negatif 3. Okey, sorry. Tadi terpadam ni. Dia akan jadi, hak ni dia akan jadi sama betul dengan negatif 4 lah. Kan? Negatif 4 lah. Sebab dia injak ke bawah. Dia sebanyak 1. Asal dia negatif 3 kan? Bila dia turun ke bawah sebanyak 1 unit, jadi negatif 4. Jadi di sini negatif 3, sini negatif 2, ini negatif 1. Inilah graf dia. Okey? Okey, ataupun nak saya cubalah besar sikit tak?
Okey. Okey. Oh, sini agak tak comel sikit. Di sini. Okey. Di sini 2 pi. Di sini pi. Okey, tanda balik. Ini 1, ini 2. Di sini negatif 4. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, saya tak guna ruler. Awak nanti awak guna pembaris buat bagi lebih cantik lah graf ni dah. Saya kurang cantik sikit. Tapi yang penting di sini jangan bagi nampak dia macam graf kuadratik. Bagi beza antara graf kuadratik dia tak ada macam ni sikit. Graf kuadratik dia straight ni. Dia adalah graf cos, dia lain dengan graf kuadratik. Bagi ada beza. Jadi dah nampak begini sikit. Ni pun ada nampak sikit. Di sini pi, sini 2 pi. Okey. Awak punya graf tu ada nampak bentuk cos. Dah nampak dah markah. Itu yang saya kata tadi. Awak jumpa graf tu, graf cos. Awak lukis lah. Awak lukis gini boleh dapat dah markah. Asalkan awak lukis. Dapat dah. Dia 3 markah tau. Ada graf cos boleh dah semarkah. Shape. Ada shape. Yang kedua, amplitude. Amplitude awak sini 2, negatif 4. Betul sini. Dapat dah 1 markah. Dan yang ketiga, cycle dia. Ada 2 cycle. Okay. Ataupun lagi, dia shifted. Boleh markah. Mungkin adalah pembahagian dia 3 ataupun 4 markah. Dia shifted. Dan lagi, number of cycle. Dia ada 2 cycle. Nak sampai ke 2 pi ni, dia ada 2 cycle. 2 kali graf cos lah, 2 kali kitaran. Okey. Dapat satu graf yang komplit. Okey. Langkah sudah, kemudian macam tadi jugalah menggunakan paksi yang sama, lakarkan graf garis lurus yang sesuai. Macam tadi juga, dia ambil persamaan ni daripada soalan A. Tangent kuasa 2x tambah 2 cos kuasa 2x tolak secant kuasa 2x ni adalah cos 2x. Dia letak sini sebagai cos 2x. Jadi kita ada 3 tangent 3 tangent sorry, 3 cos 2x 3 cos 2x sama dengan x per pi sama dengan x per pi tolak 2. Macam mana kita nak buat garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian? Ini awak ganti yang ni dengan cos 2x tadi, dapat ini persamaan dia. Dan bila rujuk balik graf awak ni adalah graf apa yang awak lukis ni? Ini graf y sama dengan 3 cos 2x tolak 1. Okey. Di sini awak ejah persamaan yang dia bagi ni supaya belah kiri dapat persamaan ni. Belah kiri dapat persamaan ni dan belah kanan awak dapat satu persamaan garis lurus. Jadi apa yang beza antara ni dengan ni? Ada tak cukup apa? Tak cukup tolak 1 kan? Jadi awak ejahlah bagi jadi tolak 1. Jadi 3 cos 2x tolak 1
Jadi adik belah kanan pun kena tolak 1. X per pi. Kejap lah. Ada silap. Okey, betul dah. Okey. Pun kena tolak 1. Tolak 2, tolak 1. Dia akan dapat 3 cos 2x tolak 1 sama dengan x per pi tolak 3. Jadi hak ni adalah ini graf awak ni. Okey. Ini graf yang awak dah lukis. Graf asal yang awak dah lukis. Awak kena buat persamaan garis lurus daripada hak ni. Jadi tulis balik persamaan garis lurus itu ialah y sama dengan x per pi tolak 3. Jadi ini graf garis lurus dah. Graf garis lurus patternnya macam pattern y sama dengan mx tambah c. Kalau tengok sini, apa c dia? C dia, pintasan y dia ialah negatif 3. Jadi nampak lalu dah. Dia mesti lalu garis lurus itu mesti lalu dekat nilai pintasan y dia sama dengan negatif 3. Tanda sini. Dia mesti lalu sini. Macam tadi juga nak buat satu garis lurus, ada 2 titik tak apa dah. Jadi nak cari satu titik lagi, buat label nilai x, nilai y. Okey, katalah nilai x awak pi ataupun 90 darjah. Dia akan jatuh nilai y pada berapa? Kalau x-nya pi, nilai y-nya awak gantilah y sama dengan pi per pi tolak 3. Pi per pi 1 tolak 3 negatif 2. Okey, jadi akan dapat sini negatif 2 lah. Jadi untuk nilai pi, dia akan jatuh pada nilai y-nya ialah negatif 2. Sini. Katalah awak rasa nak lagi lah nilai 2 pi. Kalau 2 pi jatuh pada berapa? 2 pi, katalah di sini 2 pi. Cuba gantilah y sama dengan 2 pi bahagi pi tolak 3. Okey, dapat 2 tolak 3 dapat negatif 1. Okey, akan dapat y-nya ialah negatif 1. Negatif 1 jatuh pada di sini. Dah ada 3 titik dah ni. 3 titik dah, ambil pembaris garis saja. Garis saja. Dan dapatlah bilangan penyelesaian dia. Dan kalau tengok dia punya kecerunan dia sini dah positif. Tanda dia positif, maksudnya di sini kecerunan dia ke kanan lah. Jadi betul lah awak punya garis lurus. Jadi bilangan penyelesaian ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi bilangan penyelesaian adalah 4. Masa rupanya dah pukul 10 dah. Ya. Pukul 10. Rasanya cukup lah kot. Boleh dah, boleh cukup. Boleh cukup lah. Yang lain tu boleh cuba buat sendirilah. Cuba selesaikan sendiri. Saya dah bincang beberapa soalan tu. Lebih kurang je. Cumanya dia ada 2 kemungkinan lah. Lakar dengan lukis. Jadi kalau tengok banyak soalan daripada set percubaan lakar. Dan kemungkinan juga dia boleh tanya lukis garis lurus. Maksudnya di atas kertas graf. Boleh tengok soalan negeri Kedah dan boleh cuba buat. Kita tak tahu dah. Tahun kita ni mungkin lukis ke. Lain sikit daripada soalan sebelum ni. Lukis. Kalau buat at least awak dah ada
pengalaman buat sebelum ni. Okay, itu sahajalah untuk malam ni. Semoga anak-anak kita dapat manfaat lah. Okay, saya serahkan kepada Cikgu Suhaida lah. Okay, terima kasih Puan Samihah, Cikgu Samihah. Dah 2 kali dah ceramah beliau. Jadi terimalah serangkap pantun dari Cikgu. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah ceramah diberi. Di lain masa kita bersua lagi. Cikgu harap awak jangan berputus asa, jangan anggap tajuk ni susah. Cuba dan cuba. Lepas tu bukan Kedah sahaja, soalan memes yang dibuat oleh JPN Kelantan, yang diterbitkan oleh JPN Kelantan, set 2 pun ada untuk melukis. Cuba ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Samihah dan harap semuanya berjaya lulus dengan cemerlang dan all the best. Terima kasih Cikgu Samihah. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu.